亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. 圣经把神和他子民的关系比喻作牧人和羊。牧人怎么样照顾他的羊群，神也如此照顾我们。Alkitab mengkiaskan hubungan Allah dengan umatnya seperti hubungan gembala dan dombanya. Bagaimana para gembala memperhatikan, menjaga, memelihara domba-dombanya, begitu juga Tuhan menjaga, memeliharakan kita. Kita angkat satu puji-pujian, Aku dombanya. 我们来唱一首诗歌，我是主的羊。主耶稣在路加福音第11章曾经这样说，没有一个父亲他孩子求饼或者是求面包，反而给他舌头，求鱼反而给他蛇，求鸡蛋反而给他蝎子。主耶稣说，你们虽然是不好，尚且还懂得拿好的东西给你们的儿女，何况天父岂不更要将圣灵给求告他的人吗？ Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, tidak ada seorang ayah yang anaknya minta roti dia berikan batu, minta ikan dia berikan ular, minta telur dia memberikan kalajengking. Apa maksud Yesus? Yesus bilang, jikalau kamu yang jahat, yang tidak baik, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kamu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pelangi kasih. Kita angkat puji-pujian, pelangi kasih. 爱的彩虹，我们来唱这首诗歌，爱的彩虹。
的事，也许你现在不明白。有件事你必须谨记，神所示的都美好。你的神不会拿舍当面包给求靠他的人，你所经历的试炼不会超过你的力量。神的手正在放置伟大荣耀的作品，将来有一天，你会看到爱的彩虹。神的手正在放置伟大荣耀的作品，将来有一天，你会看到他的抚摸。Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan ibu-ibu yang ada di sini. 感谢上帝的恩典，给我机会再一次在这个地方与姐妹们见面。 Setelah 6 tahun yang lalu ya, saya berada di ruangan ini ya setiap Rabu gitu ya, ikut persekutuan dalam 2 bulan praktek. 那是6年前的事，我在这里实习2个礼拜，每一个礼拜3跟姐妹们在一起。 Dan saya juga bersyukur
terima kasih untuk Muse dan juga segenap pengurus persekutuan wanita yang telah mengundang saya. 我很感恩我被邀请在这里传达神的信息。 Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama sekali lagi kita berdoa, kita persiapkan hati kita 我们再次祷告，预备我们的心， untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran Tuhan. 让我们可以一同学习神的话。 Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. 我们非常感恩， Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah atas kehidupan kami. 因为你是满有恩典的上帝。 Terima kasih 谢谢你， karena hari melewati hari Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami. 每一天你都与我们同行， Ada suka maupun duka kami rasakan dalam hidup kami, 无论是喜乐，无论是忧愁， tapi Engkau tetap bersama-sama dengan kami. 你始终与我们同在。 Bahkan di hari ini pun 甚至也在今天， Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. 你给我们机会能够再一次聚集， Kami sudah memuji Tuhan 我们赞美你。 dan sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. 待会儿我们要一同学习你的话语， Tuhan berbicaralah kepada kami 主求你对我们说话， dan biarlah Tuhan juga boleh menguatkan kami di dalam seluruh pergumulan kami masing-masing. 愿你在我们生活的挣扎当中，你与我们同在。 Kami menyadari betapa perlunya firman itu 我们感受到你的话语，我们是何等的非常的需要， boleh tetap tinggal di dalam hati kami. 让你的话留在我们的心中。 Berbicaralah ya Bapa, 求你对我们说话， karena kami sama-sama siap untuk 我 mendengarkannya. 们聆听。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 祷告奉耶稣基督的名字， Juru Selamat dan Tebus kami yang 就 hidup 是我们的 kami. 救赎主。 Amin. Amin. Pada hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 4我们来看马可福音第4章，马可福音第4章， Markus 4 ayatnya 35 sampai dengan 41. 马可福音4章最后的一段就是35到41节， Saya akan membaca untuk kita semua. 我念给大家听。 Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tema kita pada sore hari ini yaitu saat harapan, tidak seperti kenyataan. 今天我们思想的题目就是：当我们所面对的事事不如我们所想象的。 Ibu-ibu yang terkasih, tentunya sudah pernah ya jalan-jalan ke Paris sebelum pandemi. Ada di antara kita yang sudah berapa kali ke Paris gitu ya. Nah, Paris ini merupakan kota yang memang benar-benar terkenal mewah, bahkan juga terkenal dengan aroma parfumnya. 可能你们中间有人去过巴黎啊，因为那边的香水非常出名。 Oleh sebab itu banyak sekali turis atau wisatawan dari banyak negara berkunjung ke kota ini. 所以有许多国外来的人到巴黎去旅游， Termasuk diantaranya yaitu banyak wisatawan dari Jepang. 很多是从日本去的游客。 Di dalam sebuah artikel saya pernah membaca beberapa tahun yang lalu dikatakan bahwa para wanita Jepang ini tertarik sekali mengunjungi kota Paris ini karena sudah membaca dari novel, majalah, dan televisi. 我去年读过一篇的杂志一个文章，说日本的游客非常受到吸引，因为他们
也在杂志上看见巴黎的香水。 Paris merupakan pilihan yang pertama yang kemudian mereka pilih untuk bersama-sama menghabiskan masa liburan. 所以那些游客，他们第一个选择就是到巴黎去。 Di dalam novel, majalah, atau televisi pada tahun itu betapa indahnya dan cantiknya kota Paris. 所以那个时候在电视里面所放映出来的，给我们看见巴黎是非常的美丽。 Namun apa yang terjadi setelah para wisatawan dari Jepang ini kemudian datang ke kota itu? 可是你知道吗？那些日本的游客到达了巴黎之后， ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. 原来他们所想望的，不是他们所看见的，不如他们所想象的。 Kota itu penuh dengan keramaian, 那个城市呢，非常的热闹， macet, 塞车、 kotor, 肮脏、 bau pesing, 臭小便， dan tidak wangi. 不香啊。 Banyak sekali puntung rokok dan bahkan juga banyak jambret di sana. 很多这个吸烟的生下来的那点点的，还有很多扒手。 Melihat hal itu kemudian mereka menjadi hopeless. 那么这些日本的游客看了之后，他们非常的失望， Susah tidur, gelisah, sangat takut. 不能睡觉，害怕。 Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mengalami halusinasi. 甚至于他们中间，你知道吗？有人 Ketika 造 berada 成错误的幻觉， Ketika berada di dalam kamar hotel, ketika mereka melihat microwave, sepertinya microwave ini bicara kepada mereka. 当他们在旅馆的时候，看见那个这个微波炉啊，他们觉得好像微波炉跟他们说话呀， Dan ingin menyerang mereka. 好像是要那个微波炉会攻击他们。 Begitu sulitnya mereka untuk tidur dan bahkan mereka tidak senang dengan situasi seperti itu. 他们实在不能够睡觉，他们非常不喜欢那个状况。 Kemudian ada seorang dokter bernama Dr. Hiroaki Ota 有一个他们中间的有一个医生， menyebutkan bahwa penyakit ini dinamakan the Paris Effect atau sindrom Paris. 那这个医生说，你们所得到的病呢，就是巴黎的病。 Ini merupakan suatu gejala psikologi akibat rasa kecewa. 这是因为什么呢？就是因为那些游客呢，到了巴黎之后，他们有很深很深的失望。 Terhadap suatu hal karena ternyata ekspektasi yang mereka miliki berbeda dengan realita yang ada. 原来他们心中所想望的，与他们所看见的是完全不一样。 Ini juga merupakan kekagetan budaya. 这也是一个文化的一个惊奇。 Bahkan media juga menyoroti dalam setahun gitu ya, kira-kira 12 orang terkena sindrom ini. 大概有12个游客就得到这种的疾病。 Dan mereka bahkan membutuhkan perawatan psikologi secara khusus. 他们实在需要得到心理医生的帮助。 Bisa dibayangkan betapa kecewanya mereka menganggap kota yang seperti layaknya yang di film, seperti yang mereka lihat di televisi dan sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya kota itu jauh dari ekspektasi mereka. 你可以想象吗？他们原来在报纸上啊，在电视所看见那么美丽的，以及摆在他们面前的是何等的相反。 Dan solusi yang dokter berikan supaya mereka bisa sembuh dari sindrom itu 那医生给他们什么样的一个治疗呢？ yaitu mereka harus pesan tiket untuk keluar dari kota itu dan pulang ke negara mereka sendiri. 他们需要离开那个地方，回到自己的国家。 Hal ini sepertinya agak kedengaran aneh, tapi benar-benar nyata. 这个事情好像很奇怪，是吗？可是这个是事实。 Mengapa bisa sampai mereka menderita sindrom seperti ini? 为什么他们会得到这种的心理的病态呢？ Sama seperti kondisi kita 这就是好像我们一样， ketika kita mengalami segala kesulitan yang tidak sanggup untuk kita lakukan. 当我们面对我们觉得我们不能够胜任、不能够面对的苦难， Bagaimana ketika tiba-tiba di dalam kehidupan kita ada kondisi sulit yang Tuhan izinkan terjadi?
你可以想象，在你的生命里面，如果突然发生了一件你所想象不到的事， kita kemudian sulit tidur, gelisah, cemas, dan sebagainya. 结果我们不会睡觉，我们心中烦躁，对吗？ Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang membangun pengharapan mereka 今天有很多人建立他们的希望， banyak kepada hal-hal yang fana, 是在于虚浮的事上， yang bisa hilang kapan saja. 是随时都能够消失的东西。 Nah, ketika pengharapan itu diletakkan kepada barang-barang yang fana, 当我们把我们的希望建筑在虚浮的事上， dan ketika barang itu sudah tidak ada lagi menjadi kepunyaannya, 当那个东西不再是属于我们的， maka hilanglah pengharapan mereka. 所以他们这样的希望就会不见了。 Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的姊妹们， bukankah di dalam kehidupan kita banyak sekali situasi di luar dugaan kita? 在我们的生命里面，岂不是有很多我们想象不到的事吗？ Kita ingin sebagai orang Kristen mengikut Yesus, keadaan kita baik-baik saja. 我们愿意跟随耶稣，我们一切的情形都是美好的， Jauh dari kesulitan, 没有困难， sehat-sehat saja, 都是很健康的。 bahkan mengalami ada begitu banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. 甚至经历许多美好的事。 Tapi tidak demikian dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. 可是那个时候，耶稣基督的门徒所遇见的就不是那样。 Di dalam perjalanan pelayanan mereka, 在他们的侍奉的这个路程里面， ketika mereka menaiki perahu, 当他们坐船的时候， mereka harus menghadapi badai besar yang hampir menenggelamkan perahu yang mereka tumpangi. 他们面对暴风，差不多把他们的船打下沉下去。 Sebenarnya kurang apa mereka? 其实他们缺少什么呢？ Mereka sudah menjadi murid Yesus. 他们做了耶稣的门徒啊， Ada Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. 耶稣与他们同行啊。 Bahkan mereka memiliki skill sebagai seorang nelayan yang hebat. 而且耶稣的门徒有很多是打鱼的，有很多打鱼在海上的这个经验技术。 Tahu sekali mana di dalam danau itu, mana di dalam laut itu yang menimbulkan ombak yang besar. 他们晓得在海的某一部分会有什么暴风， Bahkan mereka juga tahu kapan waktunya harus berlayar, kapan waktu yang baik untuk mereka bisa berlayar dan bebas dari segala bahaya. 这些耶稣的门徒原来他们都是打鱼的，他们知道什么时候是出海的好的时间，什么时候不应该出海。 Sebab Danau Galilea ini terkenal sekali dengan hujan badai yang ganas. 我们知道加利利的风暴是非常的出名， Yang kerap ditandai dengan angin kencang, ombak-ombak yang tinggi. 有暴风，有大风大浪。 Murid-murid tahu karena mereka tentu saja sering berpergian melalui danau itu. 当然，耶稣的门徒常常在加利利海上航行， Namun pada waktu itu kondisi benar-benar di luar dugaan mereka. 可是当时他们所遇见的是超乎他们的经验。 Sama dengan kita, seringkali kita mengandalkan pengalaman dan kemampuan kita. 就好像很多时候我们是凭着我们的经验， Tapi terkadang Tuhan izinkan situasi sulit menerpa hidup. 可是有的时候神就准许我们面对这些的困境。 Di dalam situasi-situasi demikian bukankah hal yang wajar? 在这样的情形之下，这不是寻常的。 Apabila kemudian orang menjadi panik, 很多人就在那里惊慌， murid-murid Yesus menjadi bingung, takut, dan sebagainya. 耶稣的门徒也是害怕。 Pertanyaannya, mengapa murid-murid begitu takut ketika badai menerpa perjalanan mereka? 为什么耶稣的门徒这样惧怕呢？ Karena mereka fokus kepada badai yang datang dan bukan kepada Tuhan yang bersama dengan mereka. 他们惊慌，因为他们所注意的是很可怕的风暴，不是注意在耶稣的身上。 Murid-murid lebih fokus kepada apa yang terjadi di sekitar mereka pada waktu itu dan bukan fokus kepada Tuhan. 门徒们更注意他们周围所发生的事情，而没有去注意耶稣。 Bahkan seorang teolog mengatakan pada saat kita menghadapi masalah, nama siapa yang muncul pertama kali dalam pikiran kita? 有一个神学家说，当我们遇见困难的时候，第一个名字出现在我们的脑海里面是谁？ Ibu-ibu ketika dalam masalah, siapa yang pertama kali kita hubungi?
当我们有困难的时候，我们第一个我们去找谁？ Bukankah lebih mudah kita kemudian menekan nomor orang-orang yang terkasih kita untuk memberikan dukungan? 也许当我们遇见困难的时候，我们第一个打的电话，熟悉的电话就是我们跟我们很接近的人。 Daripada duduk melipat tangan lalu berdoa. 我们找人更容易，比起我们安静，我们祷告。 Nah, dalam perikop ini murid-murid dihadapkan pada situasi yang sangat menegangkan. 在这个时候，门徒所遇见的事情真是很惊人的。 Angin ribut dan ombak yang tiba-tiba pasang itu ternyata berhasil mengecilkan kepercayaan mereka. 这个巨大的风浪，事实上已经把他们的信心消减了。 Sehingga sekalipun ada Yesus di situ, tapi tetap saja mereka ketakutan. 纵然有耶稣与他们同在，他们还是惧怕。 Padahal kalau kita pikir-pikir mereka ikut Tuhan Yesus bukan sebentar. 其实，当我们想一想，这些门徒跟随耶稣不是短的时间。 Ada beberapa kali Tuhan Yesus menunjukkan di depan mata mereka bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ketika itu menghadapi orang-orang yang sakit dan Yesus memberikan mukjizat menyembuhkan mereka. 在跟随耶稣的事上，很多时候耶稣行了这个神迹启示医治病人，这些事情门徒都看见了。 Ada perbuatan spektakuler yang Tuhan tunjukkan di depan murid-muridnya. 耶稣也曾经在门徒的面前行过许多伟大的事。 Tapi tetap saja, ketika situasi sulit terjadi dalam hidup mereka, dalam kondisi itu, mereka tetap saja takut. 看是看过，但是当他们真正自己经历到暴风的时候，还是照旧惧怕。 Nah, mengapa mereka takut selain mereka fokus kepada apa yang mereka lihat dan bukan kepada Tuhan? 为什么害怕呢？首先，他们应该把注意力放在环境，不是放在耶稣的身上。 Mereka mencurigai Tuhan tidak peduli dengan keselamatan mereka. 第二，他们害怕，因为他们误会，以为耶稣不管他们。 Nah, ketika situasi sudah semakin genting, maka mereka kemudian membangunkan Yesus. 当局面越来越危险的时候，他们就叫醒耶稣。 Dengan berkata, 他们说 Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? 夫子，我们死了，丧命了，你不管我们吗？ Ini jelas menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa Yesus ada di situ, tapi kenapa dia justru tidur nyenyak di saat-saat genting seperti itu, menunjukkan bahwa Yesus mengabaikan mereka. 他们这样问耶稣，证明他们误会耶稣，以为说风浪这么大，你怎么那么还睡得这么熟呢？ Yesus tidak sayang dan tidak peduli dengan keselamatan mereka. 这是不是表明耶稣不爱他们，不管他们死活？ Sama ketika kita dalam kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. 同样，当我们面对我们所不希望的事情的时候， akan lebih cepat menyalahkan Tuhan daripada bersyukur. 我们比较容易怪责上帝，比起向他感恩。 Ada ibarat sebuah air yang sangat tenang, air ditaruh di dalam gelas yang sangat tenang, tetapi coba kalau air itu kemudian dimasukkan dalam panci. 比方说，有一杯水是很安静的、很不动的，如果我们把它放在锅子上， Dan nyalakan apinya, 然后我们开火， apa yang terjadi dengan air yang tenang itu? 你可以发现吗？这个原来是在杯子里面很清静的水，结果怎么样呢？ Mendidih. Bagaimana bentuk air yang mendidih itu? 沸腾，你看见沸腾的水的状况怎么样呢？ Bergolak, 在那 bergolak. 边大翻动， Tidak lagi tenang. 不再平静。 Karena apa? Karena suhu panas yang ada di dalam panci itu yang kemudian membuat air itu demikian bergolak dan tidak lagi tenang. 为什么这个水会翻腾呢？那是因为火在下面烧着。 Dalam kehidupan kita ketika ada kesulitan terjadi, lebih cepat kita marah. 在我们的生命里面，假如发生了我们不愉快的事情，我们比较容易生气、发怒， Dan bahkan hati kita tidak tenang 我们的心也不安， oleh karena sesuatu yang menekan kita. 因为有一些事情压着我们。 Kenapa manusia cenderung mudah meluapkan kekecewaan? 为什么我们这么容易失望呢？
Oswald Campbell mengatakan akar semua dosa adalah kecurigaan bahwa Tuhan itu tidak baik. Campbell 说，所有的这个不满意的，因为我们对神的误会。 Seringnya orang curiga bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan menjebak saya. 很多时候我们觉得上帝不好，我们怀疑上帝，上帝把我们放在一个陷阱里面， Seperti pengalaman Adam 好像亚当， ketika dia menyalahkan Tuhan karena menempatkan seorang wanita yang mudah digoda. 当他责怪上帝为什么把这个女人呢放在他的旁边，叫他跌倒呢，引诱他呢？ Ketika mereka jatuh dalam dosa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa reaksi Adam? Menyalahkan perempuan yang Tuhan tempatkan di sisinya. 当始祖犯罪之后吃了禁果，他的反应怎么样呢？他就责怪上帝为什么把一个女人放在我的旁边呢？ Lalu apa reaksi Hawa? 然后他的太太夏娃的反应又是如何呢？ Menyalahkan 责怪谁呢？ ular. 责怪蛇， Saling menyalahkan inilah natur manusia berdosa. 彼此推脱责任，这就是人性。 Maka Tuhan kemudian di dalam kondisi itu ketika murid-murid membangunkan dia, 所以在这样的状况当中，耶稣基督被门徒叫醒， lalu Tuhan melakukan mukjizat di sana 主耶稣基督就行了一件神迹， dan menegur mempertanyakan iman mereka. 就平静风浪，就再次坚固门徒的信心。 Belumkah kamu percaya? 你们还没有相信吗？没有信心吗？ Atau di dalam Lukas 8 ayat 25 dikatakan, di manakah kepercayaanmu? 路加福音记载你的信心在哪里呢？ Ini bukan saja suatu pertanyaan biasa, 这不是一个平常的一个问话， tapi melainkan Yesus ingin mengingatkan kepada mereka bahwa ada iman di dalam hati mereka. 主耶稣要提醒他们，在你们里面有信心。 Lalu bagaimana mereka menghidupi iman itu di tengah kondisi sulit seperti 那 itu? 么你怎么样在这种的状况当中，把你里面的信心叫它活出来呢？ Yesus tidak menghardik mereka karena skill bagaimana mereka berlayar ternyata tidak bagus. 耶稣没有责怪他们，哦，你们这些渔夫啊，你们的经验不好。 Kalian sudah punya banyak pengalaman tentang berlayar, tapi kenapa menghadapi ombak seperti ini kalian kewalahan? 耶稣没有责怪他们说，哎，你们这些蛮有经验的渔夫，为什么在这样的情形之下你害怕呢？ Yesus tidak menegur mereka. 耶稣没有责怪他们， Yesus tidak mempersalahkan mereka. 耶稣没有说他们是错误的， Yang Yesus ingatkan, 不过提醒他们， di manakah iman mereka? 你的心心在哪里？ Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的姊妹们， maka apa peranan iman dalam hidup kita 信心在我们的生命里面扮演什么角色呢？ ketika dalam situasi sulit yang sering kali terjadi dalam hidup kita? 在我们的生命里面常常有很多的困难。 Tentu sebagai orang percaya, 身为一个基督徒， Tuhan memberikan anugerah kepada kita, diberikan iman dalam hati kita. 上帝给我们恩典，上帝给我们信心。 Oleh sebab itu pada sore hari ini kita akan belajar. 所以今天下午我们要学习功课， Apa itu peranan iman 信心在我们生命里面扮演什么角色？ dalam situasi sulit yang sering kali terjadi dalam hidup kita? 就是当我们面对困难的时候，信心的作用是什么呢？ Yang pertama, 第一， iman menolong kita 信心帮助我们 untuk fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. 把我们的焦点放在耶稣的身上，不是放在环境的上面。 Orang percaya diberikan iman untuk ketika ada di dalam kesulitan hidup ini, kita tetap bisa melihat Tuhan. 当我们信耶稣的时候，上帝把信心放在我们里面，叫我们在遇见人生风浪的时候，这个信心就可以起作用。 Karena pada kenyataannya masalah itu makin kita pikirin makin membuat kita stres. 因为当我们遇见困难的时候，我们越想那个苦难呢、困难呢，我们就越觉得有压力。 Makin kita pikirin makin membuat kita masuk angin sakit kepala. 我们一直越思想困难呢，我们就头疼了。 Iman
mengingatkan kita untuk makin membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita. 可是信心呢提醒我们要尊主伟大， Sehingga dengan demikian kita melihat bagaimana masalah itu semakin kecil dalam 当 kehidupan. 我们尊主伟大的时候，我们就会看见事情都变得越小了。 Karena sebaliknya ketika kita melihat masalah itu yang lebih gede, maka kemudian kita akan mengecilkan keberadaan Tuhan dalam hidup. 反过来说，假如我们把事情看得越来越大的时候，我们的信心就消减了。 Maka sore ini kita belajar 让我们今天下午学习这个功课， iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini 上帝在我们生命里面所给我们的信心， menolong kita bagaimana semakin mengenal Tuhan. 帮助我们怎么样可以集中精神在神的事上。 Makin kenal Tuhan melalui firman Tuhan, 信心帮助我们借着圣经能够更认识神， melalui persekutuan, ibadah dan sebagainya. 借着我们的敬拜，借着我们的团契更认识神。 Kita ditolong untuk semakin kenal Tuhan dengan baik. 我们可以更好的认识神， Semakin baik kita dapat mempercayai Dia dalam kesulitan hidup yang kita hadapi. 我们能够更好的把我们的这个焦点放在主的身上，就是当我们遇见困难的时候。 Jadi, satu hal yang bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan adalah 有一件事让我们能够更加的认识神，那就是 kita mengecilkan masalah dalam hidup kita supaya kita semakin melihat kebesaran Tuhan. 让我们所面对的事，我们把它弄得更小，我们的主就会更大。 Yang kedua yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, 第二，我们所学的功课 peranan iman dalam situasi sulit yang sering kali terjadi dalam hidup kita. 就是当我们面对人生风浪的时候，信心扮演的角色。 Yang kedua, iman menolong kita 信心帮助我们 untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dengan caranya yang ajaib. 信心帮助我们相信上帝能够用他自己的方法来帮助我们度过困难。 Ada banyak cara yang Tuhan Yesus sudah berikan ketika menyembuhkan orang. 当耶稣基督医治病人的时候，他用各种各样的方法， Masing-masing dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. 每一个人的状况，他就用不同的方法。 Ada ibu mertua yang sakit demam, dihardik demamnya. 当彼得的岳母发热病的时候，耶稣基督趁着那个热病，热就退了。 Ada orang lumpuh yang kemudian tidak bisa berjalan, tapi cukup dengan perkataan bangunlah, dia bangun. 有瘫痪的人，耶稣基督一句话起来吧，那个人就起来。 Ada orang buta bahkan dia mengambil tanah liat dan kemudian mengoleskannya. 有一个瞎子，耶稣基督用这个地上的土抹在他的眼睛上，他就得到医治。 Ada banyak cara yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang. 耶稣基督用很多的方法， Itu menunjukkan betapa dia adalah Allah yang sanggup menolong dengan cara-cara yang ajaib. 这表示什么呢？这表示说他是一个有全能的上帝，他可以用各种不同的方法来帮助各种不同的人。 Di tengah situasi, kondisi di mana mereka sedang menghadapi amukan topan dan badai pada waktu itu, 那时候，当门徒面对大风暴的时候， cara Yesus untuk bisa menenangkan ombak itu adalah dengan menghardik. 耶稣基督的方法用什么方法？他就责备那个风浪， Dan mengatakan diam dan tenanglah. 他说住了吧，静了吧。 Betapa perkataannya begitu berkuasa dalam hidup. 他的话是那么样的有权威。 Banyak pertolongan yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita 有很多的帮助，上帝可以用在我们的身上。 kita percaya bahwa Dia sanggup melakukannya dengan cara-cara yang tidak selalu sama. 要相信他会用各种不一样的方法来帮助我们。 Maka iman menolong kita melihat bahwa Tuhan yang kita percaya 信心帮助我们看见我们所信的主， adalah Tuhan yang melampaui kesulitan kita. 我们所信的主是超乎我们的困难。 Masing-masing diberikan pertolongan dengan cara Tuhan. 每个人都得到帮助，但是每个人用的方法不一样。 Untuk keluarga ini, mungkin Tuhan melakukan dengan caranya melalui orang-orang yang mengasihinya.
untuk bisa menjadi perpanjangan. 所以帮助某一个家庭，可能神用他周围的人来帮助这个家庭。 Untuk orang-orang yang lain ketika dalam kesulitan, dalam sakit, penyakit dan sebagainya, dikuatkan imannya. 对另外的人，也许主耶稣基督就加强他们的信心。 Baru-baru ini di jemaat yang saya layani, 最近我们有一个会友， ada seorang ibu yang memang sudah tua, usianya 80-an. 有一个年纪大的80几岁的姊妹。 Pada waktu itu dokter belum memberikan pernyataan bahwa beliau ternyata terkena kanker. 那个时候医生还没有宣布他是得到了cancer。 Hanya ketika proses dilakukan, proses medis dilakukan, MRI dan sebagainya menunjukkan bahwa adanya batu empedu. 经过了许多的检验，是说他有胆石。 Dan harus dilakukan tindakan khusus tentang operasi dan sebagainya. 需要做一些的手续。 Tapi ternyata kondisinya langsung melemah 可是呢，他的身体的状况马上就下降， dan tidak sadarkan diri. 不省人事。 Hari Sabtu dibawa ke rumah sakit dan hari Minggu meninggal. 礼拜六进医院，礼拜天就没了。 Apakah kita bisa melihat bahwa Tuhan menolong dia? 我们能够看见神帮助他吗？ Secara kasat mata mungkin kita merasa bahwa Tuhan kok tega 我们的肉眼也许告诉我们说，为什么上帝这么残忍？ mengambil anaknya yang terkasih, begitu ya, orang yang sudah percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, 把一个相信他的人， tapi ternyata tidak diberikan kesempatan untuk hidup lama. 为什么没有给他更多活的机会呢？ Tapi dalam proses kedukaan itu justru kita belajar 但是在这个上4礼拜的状况当中，我们学习一个功课， bahwa cara Tuhan menolongnya adalah mengangkat penyakitnya. 上帝怎么样帮助他呢？上帝的方法就是把他接回去， Membuat dia justru cepat-cepat ketemu Tuhan. 叫他快快的遇见上帝， Untuk benar-benar mendapatkan kelegaan dan tidak lagi merasakan sakit. 在主里面得到安息，不再有疼痛。 Inilah satu kisah yang boleh bersama-sama kita belajar. 这是我们可以学习的其中一个功课。 Bagaimana cara Tuhan menolong umatnya. 上帝怎么帮助他的选民？ Masing-masing berbeda. 每个人的帮助对每个人的帮助是不一样的。 Ada yang diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama, 有的人上帝给机会活得更长， tapi ternyata untuk orang-orang tertentu dia kepengen orang itu cepat-cepat ketemu dia. 可是对有一些人，上帝要很快的见他。 Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的姊妹们， tidak ada ombak yang sangat besar yang tidak bisa dia redakan. 没有一个风浪太大，以致上帝不能够给他平息。 Ombak dalam kehidupan kita yang tidak mudah kita hadapi ini, 在我们人生的风浪，我们不容易面对的。 sekali lagi kita diingatkan ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. 再一次记得，神与我们同在。 Dia bisa memindahkan gunung yang sangat besar, 上帝能够移动很大的山， lebih-lebih masalah kita. 尤其是我们的问题。 Situasi yang tidak kita harapkan kadang membuat kita panik, 我们所不愿意的面对的事情，叫我们惊慌。 tapi Tuhan sanggup memberikan ketenangan untuk kita bisa menghadapinya. 上帝可以给我们宁静心。 Maka kita ingat peranan penting iman dalam hidup orang percaya. 让我们记得信心在我们信主的人身上所扮演的角色， Khususnya saat harapan tidak seperti kenyataan. 尤其是当我们的希望与我们的现实不一样的时候， Ada dua hal. 记得有神， Melalui iman menolong kita untuk fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. 借着信心，让我们把焦点放在主的身上，不是放在问题的事上。 Melalui iman kita percaya 借着信心， ada Tuhan yang sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. 记得我们的神有他自己的方法。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。
dengan kasih Tuhan. 天父上帝，我们非常谢谢你的恩典。主啊，我们有许多的困难，我们有许多的疑问，甚至我们有许多的埋怨。今天的信息帮助我们解答。Terima kasih Bapak kami di dalam surga, di dalam hidup ini kami mengakui ada banyak kesulitan, ada banyak keluhan, ada banyak sungut-sungutan. Hari ini Tuhan menjawab dengan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们很谢谢Hetty传道今天给我们传讲美好的信息。Kita berterima kasih kepada Evangelis Hetty yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah kepada kita. 我们人生在世界上虽然免不了要遇见风浪，要有许多的征战，人生的征战，但是有首诗歌告诉我们说，主耶稣会带领我们经过人生的风浪，他在我们人生的征战里面会与我们同在。Kita berterima kasih kepada Evangelis Hetty yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah kepada kita. Saudara, di dalam dunia ini walaupun setiap orang, setiap manusia pasti nggak luput akan mengalami, pernah mengalami, ya, dan juga dari waktu ke waktu kita bisa mengalami kesulitan, bisa mengalami gelombang hidup, ada peperangan. Tapi Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dia akan mendampingi kita, dia akan beserta dengan kita karena dia adalah Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kita angkat puji-pujian, Jesus is a wonderful Savior. Yesus adalah juru selamat yang agung. 我们来唱一首诗歌，耶稣是一位奇妙的救主，他是以马内利的主，以马内利就是上帝与我们同在，不论我们在怎么样的状况当中，他会与我们同在。Jesus is a wonderful Savior. Yesus 是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过，直到战争完毕，真理获得大胜利，我主会带你经过。我的亲爱弟兄，当世界被犯，你需要耶稣做你的救主，要将你隐藏在万古磐石中，在万古磐石中把你隐藏。Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through until the battle's done and the victory is won. My Lord will carry you through. Oh, my precious brother, when the world's on fire, you'll need my Jesus to be your Savior. He'll hide you ever in the